Satu bab baru telah muncul dalam peperangan di Timur Tengah. Amerika Syarikat telah mengesahkan pada 26 Mac penggunaan bot tanpa pemandu dalam konflik sebenar di Teluk dalam operasi Epic Fury. Satu teknologi yang kedengaran futuristik dan cuba memecahkan kelebihan Iran di laut. Apa yang telah berlaku? Washington telah meletakkan di tengah-tengah krisis sebuah platform kecil, laju dan tanpa pemandu di perairan yang berkaitan dengan Selat Hormuz, yang kini merupakan salah satu titik paling panas di dunia. Gasi ialah sebuah bot tentera tanpa pemandu. Ia berukuran kira-kira 4,8 meter, boleh dikendalikan dengan kawalan jauh dan juga boleh beroperasi secara autonomi. Ia boleh mencapai 40 knot pada kelajuan pecut. Ia direka untuk memasuki kawasan yang dipertikaikan tanpa meletakkan kelasi dalam bahaya secara langsung. Spesifikasi teknikal sistem ini menyatakan bahawa ia direka untuk peninjauan dan retransmisi komunikasi. Perang permukaan, perang ganti kapal selam, langkah-langkah balas terhadap ranjau laut, dan sokongan kepada drone lain. Dalam kata mudah, ia bukan sekedar sebuah bot kecil. Ia adalah sebuah platform yang boleh melihat, menghantar maklumat, bertindak balas dan boleh disesuaikan untuk pelbagai misi. Di ruang sempit yang sama, di mana Iran sering menekan dengan bot laju, drone dan mengancam kapal-kapal awam, peranan ini bukan muncul begitu sahaja. Sebelum tiba di Hormuz, Garke sudah pun diuji dalam operasi-operasi yang membantu menjelaskan nilainya pada tahun 2022. Tentera Laut Amerika Syarikat telah menguji satu versi sistem ini dalam simulasi pengiring aset bernilai tinggi dengan senjata kawalan jauh, pengukuran jarak lanjutan dan keupayaan pengesanan ancaman. Tujuannya adalah untuk memastikan anggota berada jauh dari zon bahaya. Pada tahun 2025, dalam acara Southern Lightning, sistem tanpa pemandu beroperasi bersama kapal pemusnah USS Cole dalam persekitaran armada hibrid dengan fokus pada sensor, geganti, dan komunikasi di laut. Pada tahun yang sama, semasa Baltops 25, GARC digunakan untuk mensimulasikan serangan bot laju terhadap kapal besar, membantu mencipta taktik pertahanan terhadap serangan tanpa pemandu dan ancaman asimetri. Tentera Laut sendiri juga memaklumkan bahawa pada Mac 2025 terdapat demonstrasi pelancaran jikasi dari kapal yang sedang bergerak. Disitulah peranannya di Hormuz bermula. Selat itu menghubungkan Teluk Parsi ke Teluk Oman dan Laut Arab, serta merupakan salah satu laluan sempit tenaga yang paling penting di dunia. Dalam situasi ini, GARS berfungsi sebagai peninjau hadapan. Dia boleh bergerak di hadapan, meningkatkan kesedaran situasi, memerhati kontak yang mencurigakan, dan mengekalkan rondaan selama berjam-jam. Dan mengurangkan keperluan untuk segera menghantar kapal berawak ke titik yang paling berisiko. Ini membantu menjelaskan mengapa Pentagon menonjolkan lebih daripada 450 jam pelayaran dan lebih daripada 2.200 batu nautika. Apa yang menjadikan senjata ini begitu futuristik dan luar biasa adalah logiknya sendiri. Selama beberapa dekade, kehadiran tentera laut bermaksud kapal besar, kru yang terdedah dan kos yang sangat tinggi untuk meronda setiap kawasan laut. GARC mengubah persamaan ini. Ia kecil, pantas, modular dan lebih mudah untuk digandakan. Ketua Sementara Operasi Tentera Laut Amerika Syarikat berkata pada tahun 2025 bahawa sistem tanpa pemandu harus memperluaskan jangkauan armada, meningkatkan kesedaran situasi dan menambah keberkesanan tempur. Tentera Laut sendiri menyatakan bahawa program ini wujud untuk menambah keupayaan baharu kepada kekuatan tradisional, bukan untuk menggantikannya. Secara ringkas, GARS tidak menggantikan pemusnah. Dia masuk terlebih dahulu, lebih dekat dan dengan risiko manusia yang lebih rendah. Sebab itu ia menarik begitu banyak perhatian. Di Hormuz, Iran telah membina sebagian besar asetnya di sana. Strategi melemahkan musuh, kapal kecil, ancaman pantas, kekeliruan dalam lalu lintas dan kos yang rendah. Untuk mengganggu dengan sangat bersepadu, dengan satu peralatan yang benar-benar sesuai dengan jenis peperangan ini, tetapi dengan lebih banyak perisian, lebih banyak sensor, dan lebih banyak ketahanan. Sehingga kini, tiada pengesahan awam mengenai serangan ofensif oleh GARS terhadap sasaran Iran. Penggunaan yang disahkan adalah untuk rondaan. Tetapi hanya penggunaan ini sahaja sudah menunjukkan perubahan fasa. Daripada menghantar kapal yang mahal dan terdedah terlebih dahulu, Washington mula menghantar kapal robotik.
Untuk melihat lebih awal, berada lebih lama, dan mengecilkan ruang pergerakan lawan. Itulah sebabnya Gars kelihatan begitu luar biasa, bukan karena dia menyelesaikan semuanya sendiri, tetapi karena dia membawanya ke laut. Satu ide baharu yang meresahkan, yaitu dalam peperangan laut moden, yang pertama masuk ke kawasan paling berbahaya, mungkin bukan lagi seorang lelaki, tetapi sebuah mesin.